Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wasaha iktida'u salimin bisalisin lil bauli awil madhi awid durati qa'imun biqa'idin mutawaddi'un bimutayammimin la talzamuhu i'adatun. Ya hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih diberi pada hari ini, dan syukur kita dapat Islam, dapat iman, diberikan kesihatan, lapang masa, dapat hadir insya-Allah nak meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab At-Tumu'in pagi ini insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, sahha iktida'u salimin bi salisin. Ini kita masih dalam bab persyaratan berjemaah. Jadi antaranya kata Musannif, sahha iktida'u salimin bi salisin. Sah mengikut oleh orang yang sihat bisalisin dengan orang yang bertali-tali, berantai-rantai, asal bahasa salis tu. Orang yang berpanjangan. Berpanjang apa? Bertali apa? Berantai apa? Lil baul kencing, ataupun mazi, awid durati, ataupun kentut. Durat ialah kentut bunyi kuat. Panggil durat. Semua ni jenis penyakit yang kadang kena kat seseorang lah. Jadi asal kita nak bicara ialah, kalau orang yang ada bermasalah macam ni, maksudnya dia kencing tak putus ataupun sentiasa keluar mazi. Jadi kencing adalah najis, mazi adalah najis. Durat adalah termasuk dalam benda yang membatalkan wudu. Pasal keluar angin, kentut dengan bunyi kuat pula tu durat. Jadi kalau dia jadi imam, sah kita yang tak ada sakit ni ikut dia. Maksudnya sah kita yang tak ada permasalahan macam ni dalam sudut kesihatan, berimamkan imam yang bertali kencing, bertali mazi, ataupun imam yang bertali-tali kentut tu. Maksudnya dia memang kentut tak berhenti. Sah untuk kita ikut dia dalam masalah jemaah. Itu je masalah dia nak sebut. Jadi macam mana pun ada benda yang kita kena perhati sikit dalam bab orang yang bertali kencing ni. Cuma ada bab yang kita dah belajar dulu. Apa dia? Orang bertali kencing, mazi, kentut, dari segi masalah dia sama macam orang perempuan yang istihadah. Waktu tu memang waktu suci, tapi ada darah yang masih keluar. Sepatutnya memang waktu suci dia kena sembahyang, kena bersih, sumbat, cawat dan sebagainya. Ambil waktu, masuk waktu barulah dia buat semua perkara tu, tutup aurat, sembahyang. Boleh ke dia jadi imam kepada makmum lain? Kalau tak mahu bahasa makmum lain, boleh ke dia jadi imam? Ya, sah untuk dia jadi makmum yang kita ikut. Kita tu kalau orang perempuan lah tadi kan. Kalau orang lelaki lah. Okey, selesai. Jadi dia nak sebut tu, kok ada orang kadang dia timbul masalah bagi sesiapa yang imam di atas kondisi ni. Baik, selesai. Begitu juga antara yang sah ikut adalah iktida'u qa'imin biqa'idin. Baca qa'imin kalau ikut sedapnya. Wa qa'imin biqa'idin, dan sah mengikut orang yang berdiri dengan orang duduk. Siapa berdiri, siapa duduk? Qa'imin ni makmum, qa'idin tu imam. Imam sembahyang duduk, makmum sembahyang berdiri. Sah, tak ada masalah. Cuma pastikan dia duduk ialah memang sebab duduk tu ada. Dan duduk bukan duduk atas kursi. Mesti duduk bawah. Pasal duduk atas kursi dia akan meluputkan sujud. Ada bab yang kita pernah sentuh itu.
agak tak faham tanya lain pasal bala bab sembahyang atas kursi ni bala besar dalam kita Malaysia. Boleh kata kadang masjid, ada masjid saya pergi tu 4-5 orang sembahyang atas kursi. Oh Allah. Kursi tu dia yang bawa, dia sihat berjalan tapi sembahyang atas kursi. Dia mesti bagi briefing elok lah. Pasal kebanyakannya tengok yang sembahyang atas kursi ni, sembahyang atas kursi dalam keadaan tak cukup syarat untuk sembahyang atas kursi. Macam mana pun, kalau dia sembahyang atas kursi, pasal apa? Pasal dia lumpuh ni, tak boleh berjalan. Kursi pun kursi roda. Dia jadi imam. Tentu kita ni masalah tu. Boleh tak? Dia jadi imam, kita makmum? Boleh. Saya sebut tadi pun siapa? Orang lumpuh. Kursi roda. Untuk orang lumpuh boleh tak sujud? Dia kalau sujud, dia tak bangun dah. Ha? Memang tak boleh bangun. Jadi sembahyang dia atas kursi. Orang macam tu boleh sembahyang atas kursi. Satu dalam kitab-kitab selalunya disebut sembahyang atas kursi ni untuk orang lumpuh. Sembahyang atas kursi. Macam mana pun agak tak berapa faham, ada masalah itu, tanya lain lah. Pasal kita baca tu lama lah tu. Kok ada yang tak biasa ikut kuliah ke apa, tak faham, tanya lain. Saya sebut dengan bahasa itu. Ya. Makmum dia sembahyang kat kursi, dia duduk di tengah-tengah saf. Macam mana tu tak? Dan dia boleh lah berjalan sebab dia ikut kursi satu di situ. Dia duduk, dia tak boleh, tak selesa nak juga. Jadi dia duduk kursi tapi dia tengah-tengah saf. Tepi kan? Kalau sembahyang dia tu memang boleh dia sembahyang dalam keadaan macam tu, jadi dia tak ada ganggu sah apalah. Cuma soh depan tu tak ada masalah, tapi takut soh belakang tu lah. Nanti sebab ada kursi dia tu, tak boleh orang nak sujud. Tempat belakang kursi dia tu tak ada orang nak boleh duduk berdiri situ kan. Jadi orang yang ada masalah ni, kalau dalam konteks berjemaah, dia kena cari akal sikit di mana tempat yang dia tak boleh istilahnya mengganggu dan mengurangkan bilangan jemaah tu. Itu kot. Yang ni kita tanggung atas sah. Kalau tak sah, halau je balik. Pasal apa? Istilahnya mengganggu. Sembahyang pun tak sah. Pasal tak cukup syarat untuk sembahyang atas kursi. Itu kot. Okey. Kitab tinggal ni. Orang pelik lagi tengok. Bukan handset je. Kita gambar. Saya tak syok pakai tu. Saya suka Arab ni. Wa mutawaddi'in bitayamumin, dan sah untuk orang makmum yang sembahyang berwuduk tapi imam bertayamum, sah. Tapi syarat tayamum ni, imam yang sembahyang tayamum, yang dia bersembahyang dengan tayamum, la talzamuhul i'adatu, yang tak lazim, yang tak wajib akan dia oleh mengulang. Dia tak kena ulang lain sembahyang dia dengan tayamum itu. Ayat macam tu, faham ke? Tayamum yang ke? Ulang tak ulang? Macam tak faham je. Orang tayamum ni, kalau tayamum, katalah macam ni, masjid dalam diri jangan tengok tak ada air seminggu. Itu pun ada kejadian tak ada air kan. Tapi ni elok lah kot. Tak ada air tu ada dia orang untuk membetulkan sistem piping tu. Apa nak sebut ni? Dia tahu tak ada air tu, pakat tayamum semua. Boleh tak? Cari dulu. Masjid deri tak ada, lain ada. Tak boleh lagi. Macam mana pun katalah bukan masjid deri, memang Ipoh tak ada air. Apa masalah kerajaan negeri tu? Bahasa kerajaan negeri sikit kan. LAP tak berfungsi, tak ada air, boleh lagi tayamum. Katalah kita kata sampai tahap boleh tayamum. Okey, tapi biasanya keruh ni keruh lah. Gawat dah bergalah hulu Ipoh sorry, keruh dengan Ipoh sorry. Keruh dengan Ipoh. Ipoh ni tak pernah lah sampai bertayamum sembahyang dalam keadaan kita sihat, dah ada air ni. Iklim pula khatulistiwa, bukan tundra ke apa ke, padang pasir ke Sahara ke. Jadi kita tengok tak ada air, kena tayamum. Tayamum macam tu, walaupun katalah ada sebab boleh menyebabkan tayamum. Tayamum pula kerana tak ada air, sedangkan mana ada, tak boleh nak ada situasi tak ada air kawasan kita ni. Yang tu kena istilahnya sembahyang dia kena ulang. Memang dia kena sembahyang dengan tayamum mana boleh. Lepas tu sembahyang dia kena qada. Pasal apa nak kena qada? Kerana dia sembahyang dengan menggunakan tayamum, dan dia sembahyang tu pada tempat yang biasanya ada air, tetapi
jadi tak ada air, sembahyang tu dia kena qada. Jadi antara tempat yang sembahyang kena qada dengan tayamum ni ialah sembahyang dengan tayamum pada tempat yang biasanya ada air, memang tak pernah pun tak ada air. Lepas tu tak ada air pada tempat yang ghalibnya ada air, tu ayat dia. Wajib ulang semula sembahyang ni buat dengan tayamum. Tapi tinggal sembahyang tak boleh. Tapi wajib diulang. Jadi dia punya elat dia pasal apa? Pasal setiap tempat yang biasanya ada air, tak pernah tak ada air, berlaku tak ada air, betul-betul sembahyang memang wajib. Tapi sembahyang yang disembahyang dengan bertayamum itu adalah wajib diqada. Yang tu dia tak boleh jadi imam. Wajib qada. Jadi bila tak boleh jadi imam, semua pakai tayamum lagi macam mana? Sama taraf. Walaupun sama taraf tak boleh jadi imam antara satu sama lain. Pasal imam yang bertayamum ni mesti syarat imam yang tak boleh, yang tak perlu untuk mengulangkan solat dia. Satu orang yang bertali-tali kencing, orang istihadah, kalau dia bersuci betul, kena qada sembahyang dia? Tak kena. Yang kena qada permasalahan qada lah. Tapi disebab kena qada dengan semata-mata istihadah, dia tak kena qada. Sama jadi berbanding dengan tayamum, kes yang kena qada, saya bagi contoh tadi, yang tu dia tak boleh jadi imam lah. Ataupun macam ni, aksiden motor, yang ni pun ada orang baru tanya kat saya masalah ni. Pasal dia biasa jadi imam kot. Ada isteri baru je kahwin pun, terlibat dengan kebalangan, patah tangan, berselimen. Dia tanyalah saya macam mana, kalau ikut kaedah-kaedah yang betul lah dalam kitab, untuk kita berwuduk dengan keadaan berselimen tu. Saya khabarlah, yang kepala otak singgitnya macam-macam lah kan. Saya buat khabar lah, mula wuduk dulu, lepas tu tangan yang mana boleh kena wuduk pun basuh muka, tangan basuh mana boleh kena air, mana tak boleh kena tu tayamum lah. Tangan patah pun sebelah tu tayamum. Tayamum apa? Tayamum tu adalah untuk istilahnya menampung tangan yang tak boleh kena basah dalam bersimen tu. Okey, lepas tu sepatutnya aturan dia sapu kepala dan basuh kaki. Dia punya sembahyang ni soalnya cakap mana ilmu ada buat tu, tak ada lah. Kena nak ulang, letih ke nak ulang tu. Tapi tanya gini, kena ulang sembahyang dia tu. Saya ulang. Pasal apa? Sebab dia ambil wuduk sebelum dia pergi bertayamum. Sebab dia ambil wuduk sebelum tayamum, tanggungnya tu. Tak betul juga. Ambil wuduk sekalipun kalau balut tu di tangan kena kotor. Pasal kaedah kita belajar dulu bab tayamum ni, kalau orang yang cedera sakit dan anggota yang sakit itu ialah anggota tayamum, muka ataupun tangan. Bila dia tayamum nanti dia kena tayamum di muka dan tangan. Itu dia panggil su'i badal wa mubdal minhu. Wajib dia qada sembahyang dia. Jadi dia tanya kat saya tu dalam keadaan macam tu. Jadi kalau ikut ayat tadi tu, sekali pun sebelum dia nak balut dia berwuduk dulu. Tapi oleh kerana yang balut tu ialah tangan ataupun muka, pasal dobit dia ialah anggota tayamum. Kalau anggota tayamum itu adalah yang berbalut dan dia kena tayamum disebabkan sakit, dengan sebab itu dia kena berwuduk dengan bertayamum untuk menggantikan yang berbalut, maka dia punya sembahyang kena qada. Bila dia kena qada, dia tak sah jadi imam. Sebab itu. Jadi tak sah jadi imam tu masalah tak mana? Masalah sembahyang dia kena qada. Kena qada pasal apa? Saya bagi contoh, saya sebut tadi, fakta dia ialah dia patah untuk kena balut. Jadi anggota tayamum dia pun adalah anggota yang kena berbalut. Jadi seolah-olah macam kain koyak, lepas tu nak penampung pun koyak. Koyak lagi tak? Masih koyak. Untuk apa keadaan dia? Kena beli kain lain. Dah penampung kain koyak, untuk penampung pun koyak. Tak ada penampung yang elok yang boleh tampung koyak tu, melainkan penampung tu koyak. Macam mana? Beli kain lain lah. Beli kain lain yang maksud sini? Kena qada sembahyang lain lah. Tu maksudnya. Tapi sembahyang kena sembahyang, tak boleh tinggal. Orang boleh tinggal sembahyang ni orang gila, orang haid, orang nifas. Jadi siapa nak lah bagi datang haid, bagi datang nifas, gila, senang itu. Tak orang mati lah, habis tak ada taklid sembahyang. Tapi selagi ada akal, wajib solat. Orang tertidur macam mana, Ustaz? Orang tertidur qada kena juga. Cuma dia kena qada bila dia sedar. Tapi tetap kena qada. Tentu kot. Jadi anggota tayamum saja, anggota lain kan kaki berbalik.
Bagus soalan tu. Anggota tayamum saja kena qada, kalau anggota lain kena tak payah qada. Nanti saat. Jawapan tu nanti saat. Tak betul ke ayat macam tu? Kaedah macam tu tak? Dia macam ni. Kalau yang balut tu ialah kaki, ayat kata tak kena qada tu betul jika sebelum dia balut dia berwuduk dulu. Itu syarat. Mestilah dia, istilahnya dia berbalut kaki itu dalam keadaan berwuduk. Bab ni kalau kita belajar sama macam peraturan pakai khuf. Khuf tahu khuf? Kasut yang atas sampai buku lali yang buat pada kulit tu. Selalunya banyak orang India, Pakistan pakai tu. Jadi kasut yang macam tu dia boleh dipakai, dan bila nak berwuduk nanti kalau kita pakai kasut tu dengan cukup syarat dia memadai untuk kaki, tak payah basuh tapi sapu je. Sapu di atas saja. Jadi masa nak pakai dia syarat mestilah dalam keadaan berwuduk, barulah nanti sapu di atas saja. Dalam masalah basuh kaki. Baik, itu ke bab khuf sikitlah. Macam mana pun atas kita bicara ni, kalau katalah yang di kaki dia patah, untuk kaki dia berbalut, dia hanya tak akan kena qada apabila dia dia berwuduk dulu sebelum balut kaki dia yang kena simen itu. Simen atau seumpama dia yang istilahnya kena buka, tak boleh buka melainkan kena seminggu, sebulan sampai istilahnya tulang dia baik daripada patah dan melekat macam tu semula, barulah dibukakan balutan itu. Jadi kalau dia letak balutan tu sebelum wuduk sebelumnya tak kena qada. Tetapi jika dia telah berbalut dan balut dalam keadaan tak ada wuduk, walaupun di kaki, walaupun nanti dia boleh bertayamum dengan bertayamum sempurna, pasal muka dan tangan boleh kena debu, tapi kaki dia yang balut tu dia bubuh dalam keadaan tak ada wuduk, maka yang tu sembahyang dia tetap juga kena qada. Macam tu kot uraian dia, macam tu dalam masalah berbalut kaki. Okey. Dari segi hukum nama sembahyang hormat waktu lah. Istilah hormat waktu maksudnya dia sembahyang dalam keadaan syarat yang tak cukup. Syarat apa? Syarat wuduk tak cukup. Nak buka tak boleh, balut tak boleh, tayamum tak sah. Jadi sembahyang apa tu? Istilah lah kan. Sembahyang hormat waktu. Sembahyang macam biasa lah sembahyang. Tapi istilahnya dia panggil sembahyang. Pasal apa panggil hormat waktu? Pasal nak tinggal tak boleh. Tapi syarat tak boleh disempurnakan. Untuk buat macam mana? Sembahyang je apa yang boleh. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Lepas tu qada, wajib qada. Ya, nak sebut tak qada. Adlin. Kalau ada besar, sepanjang tempoh tu ada besar, dia kena hilangkan ada besar dengan mandi. Macam mana pun, mana yang tak boleh kena tetap kaedah dia bertayamum. Dari segi kaedah bersuci. Yang tu, masa yang tu tanya ni. Yang balut kaki tak ada wuduk tu. Sepanjang tu ada besar. Cuma ada besar kena buatlah cara bersuci daripada ada besar. Ada besar mesti mandi. Dan mandi tangan tak boleh kena kan. Untuk tetap kaedah dia ialah ganti dengan tayamum. Selesai lah ganti dengan tayamum tu. Lepas tu macam mana pun, sembahyang ni macam mana? Sembahyang tetap kena sembahyang. Sebab ada besar dari segi apa yang syarat tak cukup tu, dia tak terangkat juga. Dari segi atas kata soalan terangkat tak? Tak lah, pasal ada tempat tak kena air lagi. Tak kena air pun dalam keadaan, katalah balut keadaan cuai, dalam keadaan Allah maksudnya keadaan cuai, macam mana pun kalau balut tak cuai pun maksudnya ada wuduk. Kaedah hadap besar ni kalau pakai khuf pun dia kena buka khuf. Jadi dari segi hukum hadap besar juga lah. Jadi dia hanya akan suci dalam masalah bab hadap besar ni dengan sempurnakan merata air pada semua anggota zahir. Macam mana pun sembahyang, bila tahap macam tu maksudnya sembahyang dia sembahyang sebab umar waktu lah. Tetap kena sembahyang tu je. Sembahyang ni boleh tinggal orang tak ada akal. Maksudnya gila apa-apa tu, hak tu saja. Kalau tak pun tak ada akal tu sebab tidur, tak sedar. Hak tu saja yang tak ada taklif. Ada pun orang ada taklif, adalah pensyariatan tu. Okey, rasa macam ulang ni pelajaran tu. Ulang memang ulang pun.
Hormat waktu tu maksud dia macam mana? Sampai waktu Zohor dia dalam kapal terbang. Tapi dia ingat nak jamak takhir dia sampai. Jadi masa tu dia tak payah buat hormat waktu. Tak payah. Pasal dia musafir cukup syarat. Dia ada rusah di situ. Dia rusah situ. Tu pun kita tanggung atas semua rusah dia lah kan. Ada marah dan sebagainya. Untuk jamak takhir tak ada masalah. Untuk jamak takhir adakah kena sembahyang hormat waktu? Dah lah nama pun jamak. Memang dia niatkan zuhur nak pergi asar, maghrib, pergi isyak. Jadi tak ada istilah sembahyang hormat waktu. Hormat waktu ni hanya akan berlaku dalam keadaan memang kita dah waktu jamak pun tak boleh nak buat lagi. Katalah asalnya niat zuhur ke asar. Untuk sampai ke asar, waktu asar dah nak maghrib dah, tak boleh sembahyang asar lagi. Pasal apa? Kata bang tak sampai lagi. Ada masalah sikit tadi. Duk berlega je kat udara, pusing sana, pusing sini, pusing ni, tak boleh nak mendarat lagi. Jadi sampai malam. Itu macam mana? Dia kena sembahyang hormat waktu. Cari apa yang boleh untuk sembahyang, wuduk dan sebagainya, pakaian tempat sembahyang, kiblat dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala nisbah tu sembahyang tu hormat waktu ada situlah. Pasal dia sampai asar zuhur tak boleh sembahyang kan. Okey. Yang tu ada istilah sembahyang hormat waktu. Satu kalau ada orang ajar sembahyang, dia kata, tuan-tuan pergi Mekah naik kapal terbang, kalau dalam waktu sembahyang, dan kapal terbang tak payah sembahyang lah. Ada orang ajar itu. Dah turun sampai esok baru kita sembahyang. Pasal apa? Tak boleh sembahyang atas kapal terbang. Memang tak boleh isi sudut tak sah tu. Tapi sembahyang tak tinggal sembahyang langsung tak boleh. Tak boleh. Itu yang tak boleh. Ada pula pendapat moden, mudah.com lah ni. Dia tahu apa? Sembahyang ya tuan-tuan, kita dah tak boleh nak rokok, nak buat apa, rokoknya lah apa yang boleh, sujud lah apa yang boleh. Sembahyang tu selesai lah. Tak adalah kodok-kodok siapa. Dah sembahyang bukan tak sembahyang. Sekali dengar macam mana? Macam okey kan? Tu pendapat orang macam-macam. Kedah dia macam mana? Tak sah sembahyang. Pasal apa? Pasal syarat tak cukup. Sembahyang fardu dia masih berhenti, mana nak kiblat elok-elok. Wudu rukun syarat apa, wudu suci pada hadis hadas. Apa kita duk bicara ni? Mesti ada. Betul tengok-tengok. Ada masalah. Bila ada masalah, ada isi sembahyang tetap kena. Apa yang boleh dilaksana naklah dibuat. Itu kalau contoh masalah berbalut apa tadi, sembahyang kena sembahyang. Dari yang kena tayamum. Tapi kalau tempat tayamum tu dibuat dengan tak cukup prosedur, ataupun yang tempat tayamum tu ialah muka ataupun tangan, atau memang kena kodok. Okey. Tambahan sikit tu. Wa kuriha iktida'un bi fasikin wa mubtadi'. Yang ni dia sebut hukum lah sikit. Jadi kalau ikut bab syarat apa, banyak benda kita dah belajar dah lah. Dimakruhkan mengikut fasikin. Maksudnya ikut makmum akan imam fasik. Bi fasik bi imam bin fasik. Makruh kita berimam ke imam fasik. Fasik maksudnya apa? Orang yang dosa. Dosa apa ni yang menjadi bab yang dipasik? Dia ada dua benda. Sama ada pertama membuat dosa besar. Dosa besar tak nanti banyak, buat satu ya, pasik. Ataupun mengekalkan dosa kecil. Mengekal dosa kecil baru pasik. Jadi semata-mata buat dosa kecil, dia belum pasik lagi. Jadi kita berimam dengan imam-imam yang pasik macam ni adalah hukumnya makruh. Baik, itu ayat dengan definisi ya. Tak makruh tak mana, dan definisi sebut nak contoh pasik tu lah. Orang yang buat dosa besar mengekalkan dosa kecil. Dosa besar apa yang selalu orang buat? Ngumpat. Lagi besar. Kadang-kadang kita tak rasa pun. Apa? Tak sembahyang. Subuh tak sembahyang. Imam jadi imam. Oh Allah. Imam lah tu. Sah sembahyang. Sah sembahyang dia. Tapi pasik. Bukan buat kodok ni. Tapi pasik. Jadi sembahyang sah. Untuk makruh kita berimam dengan orang pasik. Satu cari imam yang bagus lah. Yang soleh. Okey, pasik. Macam mana pun, apa lagi ciri pasik yang ada? Yang rata-rata orang pasik ni. Apa? Syokok. Imam syokok saya ikut lah. Ada siapa yang syokok lagi? Perokok tegak ni ada? Kena berhenti lah, Pasal apa?
Atas kata dia merokok tu haram, jadi buat dosa besar. Allah, saja-saja buat dosa. Duduk saja-saja sedut dosa. Ingat bagus apa? Untuk kedah dia macam mana? Tobat berhenti kan? Berhenti. Baik dia kata, saya bukan imam Ustaz. Tak apa. Saya makmum. Kepala otak. Ada pula. Bukan salah tu. Kita bukan cerita fokus imam. Memang baca buat imam. Nak kata imam fasik. Dia bukan nanti imam je kena tinggalkan benda fasik. Tak imam pun macam mana? Mana ada dia buat dosa, kena berhenti pada buat dosa. Sikit tu. Baik, itu fasik. Maksudnya dia tahu benda yang haram, dia langgar, benda yang wajib dia tak buat, itu fasik. Siap. Macam imam yang menyokong perjuangan kat Islam. Oh, best soalan tu. Fasik tak? Perjuangan yang tak Islam dosa tak? Dosa, salah. Itu haram tak? Haram, sokong benda haram tak? Haram, fasik itu fasik. Kalau sokong benda yang boleh jadi murtad, kita tak sokong hudud. Setuju. Tak sokong, hukum tak sokong. Tak sokong, tolak hudud dengan mana benci, tak suka. Bahkan kata tak relevan untuk dipakai. Menafi ialah wajib. Macam mana? Kafir. Untuk sokong pada kafir. Kafir ke lah. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kafir, kafir. Ar-ridha bil fiski fiskun. Ridha dengan fasik, fasik. Siap. Kami tak sokong hudud, kami tak sokong hudud PAS. Macam-macam dia orang ni. Ada hudud PAS ke? Mencuri, tanya macam ni tak? Saya rasa dalam konteks ni kan, tak boleh cakap macam umum macam tu. Banyak orang yang banyak salah faham tu, Ustaz. Kadang-kadang kita benda ni dia banyak related, mengait bersangkut paut dengan banyak benda. Jadi bila keluar surat khabar, apa orang tu nak maksudkan tak sampai. Jadi kalau kita semata-mata nak generalize everything pun, kita pun boleh jatuh salah juga, Ustaz. Ya, macam mana pun dia ada disiplin macam ni. Jangan tolak dan nafikan apa hukum Allah Ta'ala. Prinsip tu lah. Jadi kita bercakap di atas prinsip itu. Yang lain dia orang apa satu pasal. Menolak, membangkang, mempersenda, apa tak boleh lah. Salah lah tu. Dia kata ada tapi tu, kita kena dengar dulu apa tapi tu. Ya betul ya, I know. Yes. Ya betul. Kita sebut tu tanpa prinsip tu lah kan. Memang benda besar tu. Memang itu sepadan dia. Satu kalau dia kata kita bukan tak mau buat, tapi ada halangan undang-undang, yang kita nak dapat majoriti. Banyak yang salah sangka tu yang susah kan. Itu yang kalau dia keluar ayat macam tu, kita bukan tak nak buat hudud, kita tak mau buat hudud PAS. Tu saya tanya macam ni sikit tadi. Hudud yang PAS cadang tu, pasal sebut itu kan atas soalan dia tu, kita spesifik lah sikit. Hudud PAS, pencuri potong apa? Potong kaki, potong tangan? Potong kepala. Kalau potong tangan, hudud PAS ke hudud Islam? Hudud Islam lah. Orang zina sedia malu kan. Kalau kata dia tak musuh lagi, rotan ke, sebat 6 kali ke 100 kali? 100 tapi bukan sebatan. Rotan, bukan sebat. Lain ke? Lain. Sebat tu sebat macam ni. Luruh punggung. Sebuah video. Ya macam tu lah. Takkan tak usah tengok. Tak tengok pun bagus kan. Pasal tengok ada benda lain yang dia tengok lagi. Tengok hoti bergali orang. Alah, hudud Islam 100 kali macam ni lah. Orang yang nak belajar pukul tu, dia kena pergi belajar kursus dan dia kena ada PhD tau. Dia kena jadi pakar pukul. Dia boleh, semua kena belajar skill pukul. Dia kena, kalau kata ada alat lah untuk mengesan dia punya daya, berapa daya, ni daya apa? Tenaga apa? Tenaga keupayaan yang dia tarik. Pasal dia lagi hayun kan, lagi kuat kan, betul kan? Betul kan? Jadi dia kena pukul tu, dia mesti ada accuracy tau. Accuracy apa? Kestabilan lah. Tepatan tu. Kalau kata ada alat pengukur dia punya berapa pound kan dia pukul kan. Yang ni 25 pound punya pukulan. Angka tu kalau 100 kali dia pukul, try tak?
Baru hang lulus boleh jadi tukang pukul mahkamah. Baru boleh lulus. Kalau tak out, tak lulus. Jadi nak kata apa, tukang pukul mesti dilatih dengan tepatnya tu lah. Macam mana pun nak sebut apa? Saya nak sebut rotan dengan pukul ni. Kalau rotan 6 kali sebatan tu, macam tu.